yang menyatakan bahawa susuk tubuh tu adalah Bloody Mary. Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke Amir's TV. Has been a while guys, aku tak upload video. But anyway, straight to the point. Pada hari ni aku nak kongsikan dengan korang permainan-permainan yang memanggil hantu ataupun jin. Bila sebut tentang permainan-permainan pemanggil hantu ni, apa perkara pertama yang korang terlintas? Aku rasa mesti Ouija board. Sebab apa? Sebab obviously dia dah ada movie sendiri, dia dah ada cerita sendiri. So maybe korang akan terfikir Ouija board, ataupun maybe korang akan terfikir Spirit of the Coin. Untuk pengetahuan korang, memang banyak sangat-sangat permainan-permainan yang memanggil hantu ni. Bukan saja Ouija ataupun Spirit of the Coin saja, banyak lagi. Inilah yang aku nak kongsikan pada korang 5 permainan-permainan memanggil hantu yang menyeramkan. Permainan yang pertama, Bloody Mary. Pada korang yang tak tahulah kan, actually nama Bloody Mary ni diambil daripada Ratu England. Aku tak sure Ratu England yang keberapa, but kalau korang Google memang akan ada Bloody Mary ataupun nama sebenarnya Mary Tudor. So, cara main dia macam mana? Senang je. Tunggu tengah malam ataupun pukul 12 tengah malam, ataupun kalau nak ikutkan kepercayaan orang-orang putih, orang-orang luar negara, pukul 3 pagi. Sebab bagi kepercayaan diorang pukul 3 pagi tu adalah pukul waktunya iblis-iblis ataupun hantu-hantu keluar berkeliaran. So, pada waktu tengah malam, masuk bilik mandi yang ada cermin, tutup semua lampu yang ada dan nyalakan satu lilin dan berdiri menghadap cermin. Lepas tu, senang je, sebutkan Bloody Mary 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Dan kalau berjaya, ada yang menyatakan bahawa akan munculnya satu susuk tubuh wanita yang menyeramkan dekat dalam cermin yang kita pandang tu. Dan ada teori yang menyatakan bahawa susuk tubuh tu adalah Bloody Mary, ataupun Ratu Mary yang pertama yang kita cakap pada mula-mula tadi. So, kalau korang berani ke nak main benda ni? Okay, yang kedua, permainan ni basically pada akulah permainan yang paling menyeramkan bila aku buat research tentang benda-benda ni. Nama dia The Closet Door. Cara nak main dia, kita masuk ke dalam almari ataupun dalam bahasa Inggeris dia closet, sambil bawa satu lilin dan pemetik api. But jangan nyalakan lagi. Lepas kita dah ada dalam almari yang gelap tu, kita sebut show me the light or leave me in the darkness. Show me the light or leave me in the darkness. Maksudnya, tunjukkanku cahaya atau tinggalkanku dalam kegelapan. Kalau berjaya, kita akan terdengar satu bisikan yang halus dekat telinga kita. Bila terdengar je bisikan tu, terus cepat-cepat nyalakan lilin. Kalau kita gagal nyalakan lilin dengan secepat yang mungkin, akan ada sesuatu yang tarik kita terus ke dalam kegelapan yang abadi. Show me the light or leave me in darkness. Oh! Light the match! Light the match! Light the match! It doesn't immediate. It's not lighting. It's not lighting. Katrina, get out! Oh, I got it. Holy! Ada juga yang menyatakan kalau kita terdengar bisikan tu, jangan toleh dekat bisikan tu, sebab benda tu akan buatkan makhluk tu marah. So, faham-faham je lah apa akan jadi. Kalau kita berjaya tanpa membuat apa-apa kesalahan, kita boleh terus keluar daripada almari tu sambil membawa lilin yang menyala. Dan selepas itu, selamanya setiap kali kita nak masuk ke dalam almari tu ataupun closet tu, kita kena bawa lilin yang menyala. Sebab apa? Sebab almari ataupun closet tu dah jadi tempat tinggal jin atau hantu tu buat selamanya. Aku rasa orang yang tak ada akal je yang akan main game ni. Sebab apa? Orang yang tak ada akal je yang akan buat almari je jadi tempat tinggal hantu ataupun jin. Kalau korang nak ke almari korang jadi tempat
tinggal benda tu. Setiap kali korang nak pergi, kau kena bawa lilin. Aku tak ada ayat nak bagi untuk orang yang main game ni. Permainan yang ketiga ni agak popular sebenarnya, dan permainan ni daripada Korea yang bernama Elevator to the Another World. Lift ke dunia yang lain. Another world. Ya, lebih kurang macam itulah maksud dia. Mungkin peminat-peminat Korea yang dekat luar sana tu tahu pasal game ni. Aku tak tahu, aku teka je. Tak apa. Cara nak main game ni senang sangat-sangat. Tak adalah senang, perlukan effort jugalah. First, korang kena cari bangunan, maybe macam hotel, pasar raya, ataupun office maybe, yang ada lebih daripada 10 tingkat. So basically, kita kena naik dalam lift yang ada lebih daripada 10 tingkat, dan kita kena tekan ikut sekuen yang dah diberi, iaitu kita kena pergi ke tingkat 4, 2, 6, 2, 10, 5. Dan kalau betul-betul berhasil, pada tingkat yang kelima akan ada satu susuk tubuh wanita di depan lift yang akan masuk ke dalam lift. Kalau kita nampak susuk tubuh tu masuk dalam lift, kita tak boleh tegur, tak boleh pandang, tak boleh bersembang dengan dia. Langsung, jangan bercakap langsung dengan dia. Lepas tu, kita kena tekan ke tingkat 1. Bila kita tekan je tingkat 1, lift bukan turun ke bawah, malah lift akan naik ke tingkat 10. Dan tingkat 10 itulah yang dikatakan kita akan memasuki dunia yang lain. Kita boleh explore dunia tu, but susuk tubuh wanita yang naik lift dengan kita waktu kat tingkat 5 tadi still ada dekat belakang kita. Dan mungkin dia akan bertanya pada kita, ke mana kau nak pergi? Itu just dia nak menguji kita sama ada kita akan balas ke tak percakapan dia, pertanyaan dia. Patah larang dia apa? Jangan bercakap langsung dengan wanita yang ada dekat belakang kita tadi. Kalau kita balas, kita akan terperangkap di dalam dunia tu sampai bila-bila. Tapi kalau kita tak balas, kita buat tak indah je dengan perempuan tu, kita boleh explore dunia tu. Kita explore sampai kita puas. Lepas tu kita masuk balik dalam lift tu. Dan ada yang menyatakan mungkin kita akan pengsan dan kita akan bangun di dalam rumah kita sendiri. But hati-hati, mungkin rumah tu bukan rumah kita di dalam dunia yang sama lagi. So, adakah korang berani nak buat game ni? Nak main game ni? Sila komen kat bawah, okay? Permainan yang keempat, Baby Blue. Basically, Baby Blue ni lebih kurang je macam Bloody Mary. Kita pada waktu tengah malam, kita masuk dalam bilik mandi yang ada cermin, bawa lilin, pemeti api dan tutup semua lampu yang ada, dan nyalakan lilin tu berdiri depan cermin. Tak macam Bloody Mary yang kita tahu, yang aku ceritakan sebelum ni, yang kita kena berdiri dan sebut Bloody Mary banyak kali, ataupun 3 kali, ataupun banyak kali, mana-mana. Kali ni tangan kita kena buat seolah-olah macam tengah pegang bayi, menggendong bayi. Lebih kurang macam ni lah. Kalau korang nampak macam ni, pegang macam tengah pegang bayi, bayi yang tengah baring macam ni, sambil menyebut Baby Blue 13 kali ataupun sebanyak yang mungkin. Kalau game tu berhasil, tangan korang yang seolah-olah macam memegang bayi ni akan terasa berat. Kalau korang dah terasa berat, yep, Baby Blue dah ada dekat dalam tangan korang. So apa yang korang perlu buat? Bila korang dah rasa berat dekat tangan korang ni, korang perlu cepat-cepat lempar ke dalam toilet ataupun dalam lubang jamban dan flush secepat mungkin. Kalau korang terlambat atau korang terlupa nak buat, korang akan saksikan dekat dalam cermin korang akan ada satu susuk tubuh wanita yang sangat-sangat menyeramkan, dan dia akan menyebut, "Bagi balik anakku." Okay, permainan yang kelima ni aku sangat recommend pada korang kalau korang nak try dan cuba. Game ni yang bertajuk Light as a Feather, Stiff as a Board. Game ni sangat-sangat terkenal pada tahun 90-an. Dia seolah ritual yang kita boleh buat bersama kawan-kawan kita.
Game ni tak macam game-game yang aku cerita sebelum ni yang memanggil jin ataupun hantu, sebab dah banyak sangat bukti-bukti yang orang berjaya buat. Cara main dia mudah je. Kumpulkan kawan-kawan korang dan pilih seorang untuk baring di tengah-tengah, dan yang lain perlu berlutut di sekeliling kawan yang baring tadi, dan sediakan 2 tangan dan letak di bawah kawan yang baring tadi, dan sebut mentera yang disediakan. Light as a feather, stiff as a boat. Banyak-banyak kali sampai kawan yang baring tadi tu terangkat ke udara. Stiff as a board. Light as a feather, stiff as a board. Light as a feather, stiff as a board. 11. Light as a feather, stiff as a board. 1, 2, 3. Macam menarik kan permainan yang kelima tadi. So kalau korang nak cuba, aku recommend sangat-sangat korang boleh buat dengan kawan-kawan korang, family members. Kalau menjadi, sila komen kat bawah. Aku nak tahu sangat-sangat korang buat menjadi ke tak. Sebab benda ni ada yang cakap dia bermain dengan sains, dengan psikologi, dan ada setengah pihak pula cakap benda ni ada melibatkan jin, hantu or else. But aku lagi percaya benda ni main dengan psikologi daripada benda-benda tu. So, apa yang korang fikir tentang permainan-permainan memanggil hantu ni? Korang ada cukup keberanian tak untuk mencuba permainan-permainan ni? But aku tak recommend korang cuba in case menjadilah kan benda ni dekat korang. Takkan korang nak tuduh aku pula yang recommend korang untuk cuba benda-benda ni kan? So, aku just nak tanya pendapat korang. Korang berani ke tak nak cuba? Kalau korang berani, kalau korang dah pernah cuba, jangan lupa komen kat bawah. Aku nak tahu sangat-sangat benda ni menjadi ke tak, benda ni legit ke tak. So aku rasa sampai situ je video kita kali ni. So macam mana guys topik yang aku kongsikan pada hari ni? Best ke tak? Interesting ke tak? Kalau korang betul-betul suka dengan topik kita kali ni, aku akan sediakan part 2. Tapi jangan lupa komen dan like video ni banyak-banyak, okay? Okay? Kalau ada kekurangan ke apa, jangan lupa komen kat bawah. Aku sedia mendengar komen-komen korang. Aku sedia membaca dan balas komen-komen korang. Aku hargai sangat komen-komen korang yang sebelum ni. Aku try the best untuk buat apa yang korang nak. Try ringkaskan lagi, try padatkan lagi aku punya isi-isi ni, untuk buat video ni tak terlalu panjang untuk korang tengok kan. Kalau panjang sangat mungkin korang akan bosan tengok ke apa ke. Aku dengar dan aku ikut juga komen-komen yang sebelum ni. Dia agak membantu juga. Aku tak adalah terasa mana, tapi bila konten kita buat and then ada orang komplain, confirm lah kita terasa sikit kan. But aku ambil tu as positive feedback, bukannya feedback yang nak condemn aku, nak merendahkan aku. And itu juga komen-komen korang juga yang membuatkan aku semangat untuk buat video lagi. At least aku tahu video aku ada juga yang tengok, ada juga yang like, dan ada juga yang sudi subscribe. Terima kasih sangat-sangat korang. Terima kasih sangat-sangat. And jangan lupa hit that like button, hit that subscribe button. Jangan lupa turn on the notification bell supaya korang tak terlepas video-video yang aku post. And I love you guys. See you in the next video. Bye.